Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa masjid, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, hadirin hadirat, mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukurkan dapat bersama pada malam ini untuk kita membicarakan sedikit tentang apa yang dikatakan sebagai fitnah akhir zaman. Nabi SAW menyebut dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Nabi mengatakan, innaha satakunu fitnatun al-muttaji' yakunul muttaji' khairan min al-qa'im khairan min al-qa'id khairan min al-jalis wal jalis khairan min al-qa'im wal qa'im khairan min as-sa'i. Yang bermaksud sungguh-sungguh akan berlakunya fitnah. Nabi kata pada kita, sungguh-sungguh akan berlakunya, akan turun fitnah, yang mana orang yang baring di zaman fitnah itu lebih baik daripada orang yang duduk. Manakala orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Yang mana orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berusaha masuk ke dalam fitnah itu. Maka Nabi memberikan cadangan, apabila berlaku fitnah ini, Nabi kata, man kana lahu ibil falyalhaq bi ibili, wa man kana lahu ghanam falyalhaq bi ghanami, wa man kana lahu ard falyalhaq bi ardihi. Siapa yang ada unta, maka pergilah ambil unta dia. Sesiapa yang ada kambing, pergilah ambil kambing dia. Siapa yang ada bumi, ada tanah, pergilah ke sana. Dalam riwayat lain menyebut falya'udz bihi, hendaklah dia berlindung di sana ketika berlakunya fitnah. Sahabat tanya kat Nabi, bagaimana kalau tak ada semua tu? Satu orang dia tak ada unta, dia tak ada kambing, dia tak ada tanah nak berlindung, dia nak gimana? Nabi kata, ya'midu ala sayfih fayaduqu ala haddihi bihajar. Hendaklah dia ambil pedang dia, dia pusingkan belah tajam tu ke atas, dan dia ambil batu, dia pecahkan pedang tu dengan, dia pecahkan mata pedang tu dengan batu. Ini hadis berkenaan dengan ancaman Nabi apabila berlakunya fitnah yang pasti akan muncul dalam kehidupan seorang Muslim selepas daripada kewafatan Nabi SAW. Dan saya pun hampir pasti tuan-tuan tak faham apa maksud ni kan. Pertama sekali, bila kita sebut dengan fitnah akhir zaman, saya tak boleh cakap kuat tuan-tuan, suara saya dah hampir-hampir kong dah bateri dia.
Jadi saya kena cakap slow-slow ini. Minta maaf. Biasa saya agak sedikit agresif, tapi hari ni tak boleh. Dah habis had. Bila kita cerita tentang fitnah akhir zaman, ayat Al-Quran juga mengisyaratkan tentang bahayanya fitnah. Seperti mana Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih dahsyat daripada membunuh. Maka sebahagian orang cuba untuk faham fitnah ini menuduh orang tanpa bukti. Sebenarnya ia adalah tafsiran yang salah. Di dalam Al-Quran, apabila dikatakan fitnah itu lebih dahsyat daripada membunuh, maksud dia ialah dalam ayat itu sebenarnya bukan bermaksud tuduh orang, tetapi syirik. Yang mana syirik itu lebih dahsyat daripada membunuh. Maka pada ketika itu Allah mengizinkan orang-orang Islam untuk berperang di Masjidil Haram. Perang itu tak baik. Tetapi apabila dibiarkan tidak berperang, maka akan berlaku syirik. Maka pada ketika itu dibenarkan untuk membuang syirik yang berlaku di Mekah, kerana syirik lebih besar daripada membunuh. Baik. Ibn Qayyim dalam kitab dia Zadul Ma'ad memberikan beberapa makna bila disebut perkataan fitnah di dalam Al-Quran ataupun hadis. Di sana terdapat beberapa makna, tetapi yang kita nak ambil adalah salah satu daripada makna ini, iaitu hadis ini. Hadis ini yang mana Nabi kata, innaha satakunu fitnatun, sungguh-sungguh akan berlaku fitnah. Fitnah ni apa maksud dia? Fitnah ni adalah bala bencana yang mana dia akan berlaku di akhir zaman. Dia akan berlaku sebelum daripada kiamat. Sebab itu hadis tanda kiamat orang panggil hadis fitan, plural ataupun kata banyak daripada perkataan fitnah. Nabi memberikan ancaman kepada umat dia. Nabi kata sungguh-sungguh akan berlaku fitnah, sungguh-sungguh akan muncul bencana, akan turun bala. Yang mana bala ni bila turun, masyarakat awam, orang-orang awam, orang-orang Islam yang hidup di zaman itu, bila dia tengok bala ni, dia tak tahu mana satu yang betul, mana satu yang tak betul. Bala ni bila turun, bencana ni bila turun, ujian ni bila turun, manusia dia jadi pelik dan keliru. Mana satu yang betul ni? Maka akan berlaku pertarungan di antara beberapa puak. Masing-masing mendakwa mereka di pihak yang benar. Jadi orang awam jadi keliru. Selagi mana kita tak nampak kebenaran itu terzahir, maka Nabi memberikan pesanan. Nabi kata, yakunul muttaji' khairam minal jalis. Bila bala bencana tu turun, kita tak pasti mana satu yang betul, mana satu yang salah. Kita keliru. Nabi kata orang yang baring dalam zaman itu lebih baik daripada orang yang duduk. Dan orang yang duduk di zaman itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Dan orang yang berdiri di zaman itu lebih baik daripada orang yang masuk ke dalam fitnah. Maksud Nabi nak kata, selagi mana kamu boleh hindarkan diri kamu daripada masuk ke dalam bala bencana itu, kamu kena hindar. Kalau terpaksa baring, baring lebih baik daripada duduk. Kerana baring ni lebih jauh daripada duduk. Sebab duduk mungkin terkena sikit. Dan bila mana berlaku perkara ini, Nabi kata, kamu jangan masuk campur selagi mana tak zahir kepada kamu kebenaran. Dan masa ni berlaku, Nabi pesan dalam satu hadis yang lain. Nabi kata, badiru bil a'mali salihah fa innal fitan qaqita'il lailil mudlim.
bersegeralah kamu dengan amalan-amalan saleh, kerana fitnah yang akan muncul di akhir zaman nanti, dia akan datang seperti sepotong malam yang gelap, yang mana seorang lelaki mungkin paginya beriman dan malamnya kafir, dan malamnya beriman, ada yang malamnya beriman, paginya kafir, yang mana dia menjual yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, dia menjual agamanya dengan habuan dunia. Maka Nabi memberikan sedikit peringatan. Oleh sebab itu, para ulama cuba berbincang tentang fitan. Apa sebab Nabi bagi tahu kita tentang fitan ni? Untuk apa? Pertama, nak membuktikan kebenaran dakwaan Nabi, dan dia tu adalah Nabi. Kerana banyak hadis-hadis tentang akhir zaman yang kita tengok hari ni jadi sungguh dah. Maka orang yang beriman dia akan tambah beriman. Orang yang kafir, dia bila baca hadis ni dia akan kata betul ya. Maknanya Nabi bagi tahu lama dah. Tu nombor satu. Nombor dua, supaya kita ni bersedia. Sebagai orang mukmin, kita kena ada blueprint, kita kena ada plan. Bila mana berlakunya fitan, bila turunnya bala bencana, kerosakan dalam dunia ni, kita kena buat apa? Supaya orang Islam bersedia. Itu nombor dua. Nombor tiga, nak berikan kelebihan kepada sebahagian orang-orang Islam yang tak dapat hidup di zaman awal ketika mana Islam tengah kuat. Mungkin antara kita ada yang fikir, kenapalah aku tak hidup zaman Nabi? Senang cerita. Ada masalah terus tanya Nabi, tak payah gaduh panjang-panjang. Hari ni ustaz pakat bergaduh belaka. Dia fikir macam tu. Baik aku hidup zaman Nabi. Nabi ada apa masalah, pergi tanya Nabi. Tak dapat hidup zaman Nabi pun, hidup zaman tabi'in pun kira okey, dapat jumpa sahabat. Apa masalah, tanya sahabat. Tak payah bising-bising. Sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu adil. Walaupun kita hidup di zaman ni, tetapi ada kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang beriman, walaupun dia hidup jauh daripada zaman yang terbaik, yang Nabi sebut dalam hadis, khairun nas qarni summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia di zaman aku, di kurun aku, kemudian kurun yang berikutnya, dan kemudian kurun yang berikutnya. Kadang-kadang jauh di sudut hati kita teringin juga nak hidup zaman tu. Nak hidup zaman di mana Islam tengah kuat, sunnah tengah kuat. Tapi bila kita baca hadis-hadis tentang fitan ni, kita baca hadis-hadis akhir zaman ni, adalah beberapa hadis yang menjanjikan kelebihan untuk orang yang hidup di zaman kacau bilau sedang berlaku. Apa antaranya? Nabi sebut dalam hadis riwayat Muslim, al-ibadatu fil haraj kahijratin ilai. Ibadah pada zaman kekacauan, orang tengah serabut dengan maksiat yang berleluasa, dengan kejahilan yang berleluasa, tiba-tiba dia boleh beribadah, tiba-tiba dia boleh pegang agama. Nabi kata kelebihannya sama seperti orang yang berhijrah kepada aku. Hadis riwayat Muslim. Maka kita dengar tu kita lega lah. Tapi bukan senang nak ibadat zaman tu. Bukan senang nak ibadat zaman kekacauan tu berlaku. Tapi kalau boleh buat, kira dapat pahala seperti mana hijrah. Tapi jangan fikir juga tuan-tuan, kita rasa kita seronok kalau hidup zaman sahabat. Belum tentu kita camp Nabi. Mungkin kita camp Abu Jahal.
Mungkin. Maka sebab itu Nabi memberikan ganjaran bagi orang yang boleh beribadah di zaman kekacauan berlaku, kerana ia bukan satu benda yang mudah untuk dilakukan. Dalam hadis yang lain Nabi menyebut, inna min waraikum ayyamas sabr, as-sabru fihinna qabdun ka qabdin atau mithla qabdin 'ala al-jamr, lil 'amil fihinna mithla ajri 50 rajula, atau kama qala Rasulullah. Disahihkan oleh Al-Albani. Dia kata, Nabi pesan pada sahabat, inna min waraikum, sesungguhnya di belakang kamu ni akan datang selepas daripada zaman kamu ni zaman yang memerlukan kepada kesabaran. Apa itu sabar? Sabar berpegang di atas sunnah, sabar berpegang dengan kebenaran. As-sabru fihinna mithla qabdin 'ala al-jamr, yang mana sabar pada waktu tu seolah-olah menggenggam bara api. Bagi orang yang beramal pada waktu tu akan dapat pahala seperti mana 50 orang yang beribadat di waktu yang lain. Itu faedah, kelebihan yang Tuhan bagi orang yang sedang berdepan dengan zaman kacau bilau, zaman hampirnya kiamat, zaman kerosakan, yang mana kita menuju ke arah itu sekarang. Dan faedah yang seterusnya, bila kita membaca hadis-hadis fitan, bila kita membaca hadis fitnah akhir zaman, Nabi nak mengisyaratkan kerosakan yang berlaku itu ia bukan satu takdir yang bersifat jabari, dia bukan satu takdir yang bersifat paksaan daripada Allah, tetapi dia berlaku atas hasil usaha manusia. Manusia yang pilih untuk berada dalam kekacauan, manusia yang pilih untuk berada di zaman kejahilan. Maka apa yang akan berlaku pada zaman tu? Nabi sebut dalam banyak hadis. Hadis yang pertama Nabi sebut, saya nak baca beberapa hadis berkaitan dengan akhir zaman. Yang pertama Nabi sebut tentang, dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi menyebut, sayati 'alan nas sanawatun khadda'at. Dalam riwayat lain menyebut sanawatun khadda'ah yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu al-kha'in wa yukhawwanu al-amin wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah. Qulna wa ma ar-ruwaybidah ya Rasulullah? Qala ar-rajul at-tafih yatakallam fi amri al-'ammah. Nabi sebut dalam hadis yang mana 1400 tahun dulu, hari ini berlaku sungguh. Apa Nabi kata? Akan datang ke atas manusia sanawatun khadda'at, beberapa tahun-tahun yang menipu. Bukan tahun tu yang menipu, tapi tahun itu banyak penipuan, kerana orang yang hidup dalam tahun-tahun tu penuh dengan pembohongan, sehingga nak cari orang yang bercakap benar pun susah. Minta bercakap benar pun susah, cakap bagi betul pun susah, memikirkan tentang kepentingan peribadi, kepentingan diri, memikirkan tentang reputasi diri. Orang tanya, dia sembunyikan kebenaran.
Orang tanya, dia main play safe. Ini zaman kita nak menuju ke zaman tu. Sanawatun khadda'at, tahun-tahun yang menipu. Yusaddaqu fihal kadhib, yang mana orang yang benar dikatakan berdusta. Orang cakap betul, dia kata orang tu bohong. Tuan-tuan, kita ke arah itu. Saya belajar bidang hadis. Kadang-kadang kita nilai hadis yang masyhur dalam masyarakat, tetapi ia dihukum palsu oleh ulama hadis. Tiba-tiba orang kata saya bohong. Jangan percaya dia ni bohong masyarakat, sampai saya kena keluarkan sijil. Mula-mula dia kata kita tipu masyarakat, tak ada kelayakan, kita bagi keluar sijil. Ni sijil saya. Sip baik, keputusan bagus sikit. Kau tak segan jangan nak tunjuk. Lepas keluar keputusan, dia kata ini semua bangga diri. Pula dah. Orang tuduh kita, ni khaluat ke apa ni kan? Kita kata dak, saya dah kahwin. Kita pun keluar kad kahwin. Ini semua bangga diri. Tak pening tuan-tuan. Yusaddaqu fihal kadhib, orang yang bohong dia kata betul. Orang yang bohong dia kata betul. Bawa cerita merepek, boleh pergi mana-mana, ceramah bebas, masuk TV. Tapi cerita karut, kita cerita betul, kita bawa sumber, mengelirukan masyarakat. Kita sedang berhadapan dengan situasi ini. Bukanlah geram tak nak bagi peringatan. Kalau orang tak bagi bercakap, saya pun okey juga, dapatlah relax sikit. Suara pun dah tak ada ni Tapi kita sedih. Pasal apa dihalang bercakap? Pasal apa tak boleh bercakap? Dia kata sebab bohong. Sedangkan kita ambil pandangan kita daripada ulama' muktabar, maka kita dikatakan sebagai pembohong. Jangan percaya tuan-tuan, ni semua pakat bohong belaka. Ni semua budak-budak muda kan faham sangat bahasa Arab. Kalau betul tak betul kami ni, panggillah bersama, kita bincang, kita discuss, kita diskusi. Nak tengok pemahaman aku tak betul ke, pemahaman hang yang tak ada asal. Kan kita sama-sama ahli sunnah, tapi Nabi memberikan ancaman benda ni akan berlaku, yang mana kadang-kadang kita tak sedar, kerana kita leka dengan amalan yang kita biasa buat, sampai kita tak semak daripada mana asal amalan kita. Sehingga apabila datang satu orang nak bagi betul amalan tu, kita rasa dia bohong. Kita tak teringin pun nak semak betul ke tak. Tu masalah. Maka Nabi sebut dalam hadis ni, akan muncul zaman ni, zaman orang cakap betul dikata bohong, orang bohong dikata betul. Orang yang menyandarkan pandangannya kepada ahli sunnah dikatakan bukan ahli sunnah. Orang yang menyandarkan pandangan dia pada cerita khurafat dan tahyul dikata ahli sunnah sejati. Kita bimbang benda ni bila dibiarkan berterusan, kita sangat-sangat bimbang. Dan zaman ni juga Nabi kata yu'tamanul kha'in, orang yang khianat diberi amanah. Kita tahu dia khianat, kita tahu dia tak amanah, kita bagi dia pegang amanah. Wa yukhawwanul amin, orang yang amanah dikatakan pengkhianat. Bila benda ni berlaku? Bila mana masyarakat tak kenal apa itu amanah, apa itu khianat. Kerana masyarakat terlalu jauh berada daripada agama. Hiburan yang melalaikan. Tuan-tuan tengok hiburan. Setiap generasi ada pentas yang disediakan untuk menyanyi. Daripada kecil
sampai ketua bangka. Ni tuan-tuan pergi ni, nak audition dah ni, Kilauan Mas. Nak pergi audition dah kan? Nak audition dah ni. Kami tak tahu Ustaz, kami masuk pertandingan apa? Pencetus rumah kan. Manusia berada jauh daripada agama, maka mereka tak tahu apa itu amanah, apa itu khianat. Mereka tak kenal. Kadang-kadang orang yang tak layak untuk pegang satu-satu jawatan, terutama jawatan agama, diberikan amanah kepada dia, sedangkan dia tak mampu untuk buat. Sedangkan dia tak ada kelayakan untuk buat, tapi orang bagi. Sebab apa? Sebab dia tak tahu apa itu khianat, apa itu amanah. Wa yantiku fiha ar-ruwaibidah. Dan orang-orang ruwaibidah, golongan ruwaibidah, mula bercakap pada waktu itu. Mereka diberi ruang untuk bercakap. Yang tak ada kepakaran dalam agama nak bercakap pasal agama. Yang tak ada kepakaran dalam perbandingan mazhab nak bercakap dalam perbandingan mazhab. Yang tak ada kepakaran dalam ilmu hadis nak bercakap dalam ilmu hadis. Semua pakar nak bercakap belaka. Orang yang ada kepakaran tak dibagi bercakap. Alasan? Tak ada alasan apa? Reka alasan. Tuan-tuan, sangat-sangat bahaya. Maka golongan sahabat dia tanya, Ruwaibidah tu apa? Maka kata Nabi, lelaki yang lekeh tapi nak cakap tentang urusan umum. Lelaki yang lekeh nak bercakap dalam urusan masyarakat secara umum. Maka ini adalah salah satu daripada fitnah yang mana umat kena bersedia. Satu. Ada lagi satu hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kata Anas, inni la uhaddithannakum bihadithin sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yuhaddithuhu ahadun ba'di fa inna min asyrati as-sa'ah ay yurfa'al 'ilm wa yadhhara al-jahl wa yakthura az-zina wa yakthura syurbal khamar wa yakthura az-zina wa yaqilla ar-rijal wa takthura an-nisa hatta yakuna li 50 imra'ah al-qayyimul wahid. Hadis Bukhari. Anas kata, aku akan cerita kepada kamu. Anas dia mengajar anak murid dia. Dia kata, aku akan bercerita kepada kamu tentang satu hadis yang aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana tidak ada orang selepas daripada aku yang akan bercerita kepada kamu, kerana semua pakat wafat belaka dah. Kerana Anas ni di antara sahabat yang lewat meninggal. Maka Anas kata, aku akan membaca kepada kamu satu hadis yang aku dengar sendiri daripada Nabi. Kalau aku tak bagi tahu kamu hari ni, aku tak tahu siapa lagi yang akan bagi tahu, kerana semua pakat sahabat dah meninggal dah. Apa hadisnya? Anas kata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda berlakunya kiamat, ayyurfa'al ilm, akan diangkat ilmu. Ilmu yang dimaksudkan ini bukan ilmu dunia, tetapi ilmu agama. Ilmu tentang agama, yang mana hari ini kadang-kadang orang pandang ilmu agama ni lekeh. Yang mana kadang-kadang orang pandang ilmu agama ni no commercial value, tidak ada nilai-nilai komersial. Yang mana kadang-kadang orang pandang ahli agama ni macam jumud, tak ada nilai. Kan? Betul?
Ngajar agama nampak macam lekeh sangat. Buat konsert bayar juta-juta. Kan? Mengajar agama ambil gaji lebih kurang berapa ringgit? Menjual agama. Lekeh benar. Nabi sebut dalam hadis yang lain, Nabi isyaratkan benda yang sama, iaitu ilmu yang diangkat ini adalah ilmu agama. Nabi sebut, innallaha la yanzi'ul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Allah Ta'ala tidak angkat ilmu itu daripada hamba dengan dia mencabut serta-merta daripada dada hamba, walakin yantazi'uhu biqabdil ulama, tetapi dia akan tarik ilmu itu dengan dia mematikan para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, sehingga apabila tidak ada orang alim lagi, ittakhadhan nas ru'usan juhala, sehingga apabila tidak ada orang alim lagi dalam dunia ni, manusia terpaksa memilih pemimpin-pemimpin yang jahil. Manusia terpaksa cari orang jahil untuk jadi rujukan dalam agama. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilm, mereka ditanya tentang urusan-urusan agama, tetapi mereka tak layak untuk bercakap dalam urusan itu. Tetapi nak kata tak tahu, segan. Nak kata tak tahu, malu. Kena jaga juga standard tu, kerana orang dah angkat dah tinggi. Fa'aftau bighairi ilm, mereka memberikan fatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, mereka ini sesat dan mereka ini menyesatkan yang lain. Maka hadis ini menjadi isyarat bahawasanya hadis Anas tadi yang dimaksudkan dengan ilmu yang akan Allah Ta'ala angkat ketika berlakunya fitnah ialah ilmu agama. Kerana apabila ilmu agama ni terangkat, Nabi kata wa yadhharal jahl, akan terzahirlah kejahilan terhadap ilmu ni. Bila ilmu jenis ni terangkat, kejahilan terhadap ilmu ni berleluasa, maka Nabi kata timbullah kesan dia, wa yakthura syurbul khamar, ramailah orang minum arak. Ramai orang pakat minum arak. Pasal apa? Pasal kejahilan terhadap ilmu. Maka Nabi memberikan isyarat, di waktu fitnah akhir zaman ni berlaku, bukan hanya ilmu terangkat, tetapi maksiat akan berleluasa. Sehingga orang pandang maksiat tu tak ada apa. Dia tengok tak ada apa, relax je. Tengok anak muda naik motor, bukan mahram naik motor, masyarakat kata apa? Itulah biasalah, muda kan, macam tu lah, apa lagi. Dia tak rasa apa lah, dia rasa biasa. Sehingga dalam riwayat menyebut, dalam riwayat hadis menyebut, akan berlaku nanti, la taqumus sa'ah hatta yaquma rajul ila al-mar'ah fayaftarishaha fit tariq fayakunu khiyaruhum yawma idhin man yaqul law waraitahu wara'a hadha al-ha'id. Akan berlaku satu hari nanti, akan berlaku satu hari nanti di mana kiamat tidak akan berlaku, sehinggalah apabila seorang lelaki berdiri di depan seorang perempuan, kemudian dia bersetubuh dengan perempuan tu betul-betul di tengah jalan.
Tapi Nabi sebut, Nabi kata fayakunu khiyaruhum yawma idzin, orang yang paling baik di zaman tu nanti ialah orang yang kata kepada orang yang berzina di tengah jalan, law waraitahu wara'a hadzal ha'id, kalau nak berzina pun berzina balik dinding lah, jangan kat tepi jalan, kat tengah jalan ni aku nak lalu. Kita akan pergi ke zaman itu. Cuma sekarang ni dah ada dah suara-suara yang ke arah itu. Bila orang rakam tiba-tiba viral dia punya tu, orang kata kalau nak buat pun tak payah rakam. Hampir dah tu. Dia tak rasa dah perbuatan tu perbuatan yang mungkar. Cuma dia kata kalau nak buat pun tak payah rakam lah. Walaupun zaman sahabat ada yang terkejut bila dengar hadis ni, sehingga mereka kata, betul ke ya Rasulullah akan berlaku benda ni? Nabi kata la yakunan, sungguh-sungguh akan berlaku. Maka maksiat akan berleluasa. Dan kalau kita tak laksanakan kerja amar ma'ruf dan nahi mungkar di zaman ini, kita juga akan binasa. Seperti mana Huzaifah bertanya Nabi dalam hadis, ketika mana Nabi terkejut, bangkit daripada mimpi, Nabi kata wailul lil Arab, celakalah bagi Arab hari ini, kerana hari ini tembok Ya'juj dan Ma'juj telah sedikit terbuka. Huzaifah tanya kat Nabi, dia kata anuhlaku wa fina salihun, adakah kami akan binasa ya Rasulullah, sedangkan di kalangan kami ada orang-orang saleh? Nabi kata na'am idza kathural khabas, ya akan binasa orang saleh jika terlalu banyak kerosakan, jika terlalu banyak maksiat yang dibiarkan. Arak akan berluasa, zina akan berluasa, lelaki akan berkurang, perempuan akan bertambah, sehingga kan 50 orang perempuan diuruskan oleh seorang lelaki. Maka tuan-tuan, dalam suasana fitnah ini, kita kena cari jalan keluar. Jalan keluar tak ada yang lain melainkan Nabi sebut dalam hadis yang lain. Nabi kata la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'tiya amrullah. Sentiasa akan ada satu kumpulan daripada kalangan umat aku yang berdiri di atas kebenaran, yang mana orang yang mengkhianati mereka sekali-kali tidak akan dapat memudaratkan mereka sehingga datang kepada mereka perintah daripada Allah. Maka Imam Ahmad bila ditanya tentang hadis ni, Imam Ahmad kata in lam yakunu min ahlil hadis fala adri manhum. Kalaulah mereka yang dimaksudkan oleh Nabi ni bukan daripada kalangan ulama hadis, aku tak tahu siapa lagi mereka. Maka bila berlaku kekacauan, kita kena kembali kepada ulama-ulama ahlu sunnah. Kita kena kembali kepada ulama-ulama hadis yang memegang panji-panji sunnah, yang mengajak manusia kembali seperti mana kita kena beragama, seperti mana agama yang dibawa oleh Nabi yang asal. Kerana Nabi tinggal kepada kita Quran dan Sunnah, yang mana Quran tidak diubah. Tetapi nak faham Quran, mesti faham melalui dengan cara Sunnah yang sahih. Nabi pesan kepada kita di akhir zaman ni, bila sebut tentang pendustaan, pendustaan tu bukan hanya pendustaan dalam urusan dunia. Orang bohong ni bukan hanya bohong urusan dunia. Nabi sebut saya kunu fi akhiriz zaman dajjalun kadzabun ya'tunakum bi ahadits ma sami'tum antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum. Akan muncul di akhir zaman nanti golongan dajjal, golongan pembohong, pendusta. Apa kerja mereka? Ya'tunakum bi ahadits,
Mereka akan membawa kepada kamu hadis-hadis. Mereka bawa hadis. Mereka cuba lekatkan diri mereka dengan agama. Maka hari ini kita tengok macam-macam orang nak guna label Islam. Ada yang Islam liberal, ada yang Quranis, anti hadis, ada Islam apa? Modernis. Macam-macam jenis Islam. Kita kata kita tak mau. Dan mereka juga bawa hadis. Semalam saya ada sembang dengan seorang sahabat. Dia kata, cerita pasal anti hadis punya golongan. Mereka cuba nak kata Quran tak sebut tentang kewajipan tutup rambut, sedangkan Al-Quran sebut tentang perkataan khimar. Khimar ni maksud apa? Khimar ni maksud penutup. Tapi bukanlah dia tu anti hadis, maksud kawan dia lah kan. Dia kata kawan dia anti hadis, dia kata tudung tak wajib. Tak disebut dalam Quran. Kita pening juga. Sebab orang Arab zaman dulu, dia faham lebih pada kita lagi. Orang Arab zaman dulu, dia faham lebih pada kita lagi. Dan sebelum ayat hijab tu turun, memang orang Arab tak pakai tudung. Betul apa dia turun? Kan? Khimar maksudnya menutup kepala. Sebab itu Arab dipanggil khamar, kerana dia menutup akal. Maka khimar dia menutup kepala. Bila disebut perkataan jilbab dalam bahasa Arab, tanyalah orang Arab yang pakar bahasa Arab, apa maksud jilbab? Jilbab ialah pakaian yang menutup daripada kepala sehingga ke keseluruhan badan. Itu maksud jilbab. Sebab tu bila Ibn Abbas mentafsirkan ayat illa ma zahara minha, tak boleh perempuan ni menunjukkan pakaian, menunjukkan badan dia melainkan apa yang terzahir. Ibn Abbas tafsir, dia kata al-wajh wal kaffain, muka dan juga pergelangan tangan. Kerana mereka faham jilbab menutup keseluruhan badan, termasuk rambut. Jadi mereka ini cuba nak melekatkan diri mereka kepada Islam, dan kadang-kadang menggunakan dalil daripada Islam. Saya berbahas dengan satu orang anti hadis. Dia guna riwayat kita. Dia guna riwayat ulama ahli sunnah. Dia kata kalau betul hadis boleh pakai, pasal apa Abu Bakar pergi bakar kita hadis? Abu Bakar bakar kita hadis 2 kali bakar. So kita sebagai ahli sunnah, kita kena bersedia. Sebab kita bukan hanya berdepan dengan golongan yang jahil, tetapi kita berdepan dengan pendusta yang menggunakan nas-nas agama untuk menyesatkan kita. Tuan-tuan, cuba bayangkan hari ni orang-orang biasa, kalau orang awam dia tak baca banyak, dia pun kalah hujah. Cuba bayangkan kalau Dajjal datang nanti, yang mana hari ni mereka tak ada apa-apa pun, tak ada keajaiban pun yang mereka bawa. Mereka cuma bawa dalil-dalil yang mana mereka pulas dalil tu bagi betul ke belah mereka. Kalau betul dia kata Abu Bakar pakai hadis, pasal apa Abu Bakar bakar kita hadis? Ada 500 hadis yang Abu Bakar bakar. Tapi mujur tuan-tuan, ulama hadis ada mempertahankan agama ni. Maka bila kita semak riwayat-riwayat hadis tu, ulama hadis telah menyelamatkan kita apabila mereka bawa riwayat tu, mereka bawa dengan sanad supaya kita boleh semak sanad. Rupanya sanad itu dhaif. Kisah Abu Bakar tu tak sahih. Kisah Abu Bakar bakar kitab hadis tu tak sahih. Bahkan sangat-sangat pelik dan ganjil. Sebab apa? Sebab dia kata dalam kisah tu Abu Bakar dia bakar kerana dia kata aku tak yakin mungkin lelaki yang menjadi perawi antara aku dengan Nabi, dia perantara. Aku rasa dia betul, dia amanah, tiba-tiba dia tak amanah. Dia tak baca hadis macam mana yang dia dengar daripada Nabi, dia baca aku yang macam lain. Maka Abu Bakar kata aku tak yakin aku bakar. Sedangkan Abu Bakar ni orang kanan Nabi. Abu Bakar ni orang yang rapat dengan Nabi. Pasal apa bila nak baca hadis, nak dengar hadis, dengar daripada perantara? Sebab itu Nabi sebut mereka akan bawa hadis-hadis. Ini ancaman besar kepada ahli sunnah. Maka sebab itu kita kena berhenti gaduh sama kita ni.
Kembali kepada sunnah yang asal. Perkemaskan saf ahli sunnah. Kita kena berdepan dengan golongan-golongan yang membenci kepada sunnah. Mereka bawa hadis, mereka bawa ayat-ayat Al-Quran. Kalau kita tak bersedia, tuan-tuan, akhirnya kita akan kalah hujah. Dan orang akan lihat mereka itu benar. Tambahan pula dia orang dana banyak. Dia orang kaya. Ada sponsor. Maka Nabi memberikan isyarat ini supaya kita bersedia. Sebab tu Nabi kata, gigit sunnah itu dengan geraham. Berpeganglah kamu dengan ahlul hadis. Seperti mana yang disebut oleh Imam Syafi'i, alaikum bi ashabil hadis fa innahum aktsarun nasi sawaba. Kamu kena berpegang dengan ulama hadis. Imam Syafi'i juga ulama hadis. Pegang dengan ulama hadis kerana mereka lah orang yang paling hampir dengan kebenaran. Tahu sumber dalam agama. Kita bukan suruh orang awam berijtihad, tak. Paling tidak tahu sumber, tahu rujukan. Bukan marah bila orang tanya mana sumber. Bila dia tanya mana sumber, maknanya dia ambil berat tentang agama. Bak makan pun orang tanya beli mana ni. Takkan bak agama orang tak boleh tanya daripada mana. Dan Nabi pesan, Nabi kata mereka membaca hadis yang kamu dan ayah kamu tak pernah dengar. Jaga-jaga kamu dan jaga-jaga mereka. Boleh tuan? Saya tak larat nak lama. Suara dah habis. Dah isyak belum? Saya buka soal jawab kalau ada. Dalam 15 minit. Komentar, kritikan, silakan. Macam mana? Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sahabat bertanya Nabi, bila mana Nabi kata la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardal minal kibir. Tidak akan masuk syurga bagi orang yang dalam jiwa dia ada walaupun sebesar biji sawi daripada perasaan takabur. Maka sahabat tanya Nabi lah. Ada sahabat kata, kami ada salah seorang pada kami ni, dia nak pakaian dia bagus. Adakah itu dianggap sebagai takabur? Nabi kata tak. Takabur tu apa? Takabur itu batarul haq, sombong dengan kebenaran, wa ghamtun nas, dan memandang rendah pada manusia. Macam mana? Macam ni. Sampai satu kebenaran kepada kita yang mana jauh di sudut hati kita, kita tahu benda tu betul, tapi kita tolak mentah-mentah. Pasal apa tolak? Pasal kita kata tak boleh nak terima kot. Satgi terima lagi banyak benda kita kena repair. Satgi orang tahu aku salah. Dia takabur, dia sombong, tak mau terima semata-mata kerana nak jaga reputasi dia. Itu maksud batarul haq, sombong dengan kebenaran, tak mau terima tanpa ada alasan. Dia tak ada alasan pun nak tolak. Benda tu dia tahu betul, tapi dia tak ada alasan nak tolak, dia tolak juga. Maka dia dikira sebagai sombong. Wa ghamtun nas, dan memandang rendah pada manusia. Kalau ada seorang manusia yang dia anggap lekeh, bawa satu kebenaran, dia tak terima sebab yang bawa tu orang yang berada statusnya bawah lagi pada dia. Ini dua-dua sifat ni ada pada Abu Jahal. Dua-dua sifat ni ada pada Abu Jahal. Dalam tafsir Tabari, Abu Jahal pernah ditanya oleh Akhnas. Saya selalu sebut cerita ni. Abu Jahal tolak bila Akhnas tanya, Muhammad ni cakap betul ke tidak? Abu Jahal kata Muhammad cakap betul ya. Pasal apa dia bohong pula? Habis tu hang tak percaya dia pasal apa? Dia kata kalau semua dapat kat Banu Qusay, Nabi ni cucu Qusay, kalau semua dapat kat anak cucu Qusay, al-liwa wasiqayah, pemimpin dapat kat dia, tender bagi minum haji dapat kat dia,
wan nubuwah, kenabian pun dapat kat dia. Kita Quraisy yang bukan Bani Qusay ni dapat apa? Maka dia menolak Muhammad, bukan dia kata Muhammad bohong. Dia tolak Nabi bukan kerana dia kata Nabi bohong, bukan dia kata Nabi tak betul, dia kata Nabi betul. Tapi dia tolak sebab apa? Sebab kepentingan peribadi dia. Dia sombong dengan kebenaran tu, dia tak mau terima. Satu. Yang kedua, Al-Qurtubi bawa cerita. Al-Qurtubi bawa cerita bila seorang pemuda Quraisy bertanya dia tentang Muhammad. Muhammad ni cakap betul ke tidak? Dia kata cakap betul lah Muhammad. Muhammad cakap betul, pasal apa tak betul pula? Dia siap bagi alasan. Dia kata, dulu bukankah kita panggil dia Amin, yang amanah? Yang amanah, kan? Takkan bila dia dah besar kita nak panggil dia pendusta pula? Ini Abu Jahal punya kes. Jadi orang muda ni tanya pula, fama mana'aka an tu'mina bihi wa tusaddiqahu? Kalau macam tu, apa yang menghalang kau daripada beriman dengan dia dan kata dia bercakap benar? Dia kata, tahaddatsat anni banatu Quraisy. Satu hari adalah perempuan-perempuan awet-awet Quraisy ni bercakap. Awet Quraisy bercakap. Dia kata, ini taba'tuhu illa min ajli kasrah. Dia kata, satgi aku akan ikut Muhammad sebab aku kalah. Aku tak kuat sehingga aku terpaksa ikut Muhammad. Fa wallahi mattaba'tuhu abada. Demi Allah aku tak akan ikut Muhammad. Pasal apa? Pasal dia lekeh pada aku, dia muda lagi pada aku. Dan tuan-tuan, benda ni yang menyebabkan kekufuran berlaku dalam masyarakat nabi-nabi dulu ni sebab ni. Tengok Nabi Ibrahim, apa masyarakat dia kata? Fata yuqalu lahu Ibrahim. Ni siapa budak yang dakwah ni? Adalah budak muda nama Ibrahim. Kan? Tuan-tuan jangan dah ikutlah budak-budak muda ni. Macam tu. Boleh Hal hunaka ahadith yatakallam an 7 marrat yaf'alul umrah fi baitillah yusawi al-hajj غير شهر رمضان. هذا مشهور عند الأستاذ أو الجماعة في ماليزيا جزاك الله خير. Tidak sahih. Tuan faham? 7 kali buat umrah sama pahala macam sekali haji. Tak betul, tak sahih. Ustaz komen sikit tentang ilmu kalam, mantik dan falsafah. Ilmu kalam ini banyak ulama-ulama ahli sunnah yang akhirnya menyesal, seperti Al-Juwaini. Walaupun mereka masuk ke dalam ilmu kalam, awalnya mereka masuk untuk menggunakan ilmu kalam lawan golongan-golongan falsafah Yunan, menggunakan ilmu kalam, tetapi akhirnya ada di kalangan mereka yang menyesal dan kembali kepada ajaran Islam yang maknanya yang ditinggalkan oleh Nabi. Tapi adakah ilmu kalam ini satu benda yang tak boleh belajar? Kita kata kalau kita gunakan ilmu kalam untuk berhujah dengan golongan falsafah yang sesat, boleh lah. Kerana Ibn Taymiyah juga pakar dalam bab falsafah, pakar dalam bab kalam. Tapi untuk orang yang biasa-biasa, dia saja belajar nak ambil manfaat, saya rasa baik kita pergi belajar Quran dan Sunnah lah. Sekali pening. Dia kalau dia nak gunakan ilmu kalam untuk pergi berdebat dengan geng-geng Aristotle, okey. Macam mana Ibn Taymiyah buat? Macam mana Imam Ghazali buat? Boleh Ustaz terangkan tentang hadis 73 golongan dan satu saja yang betul? Saya pernah dengar bahawa 73 akan jadi betul bila bersatu. Kalau 73 boleh jadi betul sebab bersatu, maka Nabi tak katalah 73. Kan? Nabi sebut tentang 73 yang mana kulluha finnar illa wahidah. Semua dalam neraka kecuali satu. Apa yang satu tu? Ma ana alaihi wa ashabi. Jalan yang aku dan sahabat aku berada di atasnya. Ulama berbeza pendapat tentang hadis ni. Ada yang kata dhaif, kerana semua jalan dia tidak terlepas daripada kedaifan. Tetapi sebahagian ulama dia kata tak, walaupun semua dhaif, tetapi kita kumpul-kumpul riwayat yang mana kumpulan riwayat itu memberikan hadis ini kekuatan. Dan maknanya pun sangat selari dengan realiti pada hari ini. 73 golongan tu masuk ramai lah, banyak golongan. Kita ada Syiah, kita ada Khawarij, kita ada Qadariyah, kita ada Jabariyah.
yang mana mereka itu keseluruhannya tidak berada di atas jalan Nabi, kecuali ahlu sunnah wal jamaah, yang mana ahlu sunnah memegang sunnah. Dinamakan ahlu sunnah tu bila dia pegang sunnah. Dinamakan ahlu sunnah tu bila dia sayang kat sunnah. Dinamakan ahli sunnah tu bila dia sebar sunnah. Dinamakan ahli sunnah itu bila dia mengamalkan sunnah. Tapi kalau dia tak sayang sunnah, orang bagi sunnah kat dia, dia marah. Orang nak sebar sunnah, dia tak bagi. Kena nilai balik lah, aku ni ahli sunnah ke ahli lain. Saya ingin bertanya tentang status hadis ni. Rasulullah SAW, kalian akan berperang melawan Jazirah Arab, kemudian Allah menaklukkan buat kalian, setelah itu memerangi Parsi, kemudian Allah menaklukkannya, kemudian itu memerangi Romawi, lalu ini tak pasti. Yang ni tak pasti. Puak ISIS menggunakan hadis ni bagi membenarkan perjuangan mereka. Mohon pencerahan. Tuan-tuan, ISIS ni pelik. Dia kata dia pejuang Islam, tapi dia pergi bom Endon buat apa? Pergilah bom Israel. Saya tengok guru-guru saya, antaranya Syekh Hasan Al-Halabi, antaranya Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, antaranya Syekh Sharaf Qudah, kesemua ulama-ulama yang berada di Jordan, saya boleh kata hampir keseluruhan condemn apa yang dilakukan oleh ISIS. Sehingga saya tanya Syekh Muhammad Hawa, anak kepada Said Hawa, saya tanya dia, macam mana sumbangan ISIS kepada Syria? Dia kata sangat buruk. Mereka mengganggu perjuangan. Mereka dakwa mereka ada substance, tapi sebenarnya tak betul. Kita kena ingat tuan-tuan, Khawarij ni, dia ISIS ni pemikiran Khawarij lah. Siapa tak bersama dengan aku, bunuh. Sebab tu dia banyak bunuh orang Islam daripada dia bunuh orang kafir. Jadi Khawarij memang guna hadis sahih. Khawarij guna Quran. Kerana mereka menganggap bohong tu dosa, dan dosa tu boleh jadi kafir. Jadi dia orang ni sangat bertakwa, tapi dalam masa yang sama sangat kuat bunuh orang. Khawarij. Jadi ISIS ada pemikiran tu, pemikiran Khawarij. Jadi jaga-jagalah, hati-hati, jangan tertipu dengan golongan-golongan ISIS ni. Nak jihad betul-betul, kena dapat izin pemerintah dulu, kena tahu dulu selok-belok fake jihad. Jangan pergi tu redah lagi kena tipu dengan orang. Orang pergi perang dengan Israel, dia pergi bom Indonesia. Kesian pakcik jual bakso tu. Dia kata, kenapa Ain aku dibom? Aku bukan Yahudi. Sejauh manakah status hadis jariah Ain Allah? Ini tuan-tuan, hadis dalam Sahih Muslim. Hadis dalam Sahih Muslim. Tidak ada ulama yang mengatakan ia dhaif, sehinggalah ulama yang kemudian yang kata Baihaqi mengatakan ittirab. Baihaqi tak kata ittirab. Baihaqi tak kata ittirab. Baihaqi cuma kata Muslim keluarkan sebahagian, kerana dia ada dua orang perawi situ. Muslim keluarkan hadis ni di dua tempat. Satu tempat Imam Muslim tak bawa perkataan Ainallah tu, kerana dua orang perawi, salah seorang tak bawa cerita tu. Maka bila dia gabungkan dua orang punya riwayat, dia tak letak tambahan, kerana tambahan tu seorang je bawa. Bila dia keluarkan satu tempat yang lain dalam sahih dia keluarkan daripada satu riwayat, dia bawa lafaz yang penuh. Maka hadis ini dinilai sahih oleh siapa? Ibn Abdul Bar kata sahih, Ibn Hajar Asqalani kata sahih, Imam Muslim letak dalam sahih dia, Ibn Qudamah menggunakan hadis ni dalam hukum, Imam Syafi'i juga menggunakan hadis ni dalam hukum. Tiba-tiba datang orang kemudian kata tak sahih. Sangat ajaib. Sangat ajaib. Pasal apa kata tak sahih? Sebab mereka rasa macam akal tak boleh fikir sangat benda ni. Tuan-tuan, benda yang akal tak boleh fikir, jangan fikirlah. Ada orang kata memang datang dari Bukhari. Tak, dia bukan dalam Bukhari, dia dalam Muslim.
Tapi tak semua Bukhari simpan yang sahih, ada juga Bukhari simpan yang dhaif. Tak, bukanlah Bukhari di dalam Sahih Muslim. Dan hadis itu sahih. Tidak menjadi masalah. Hari ini Malaysia ramai pendakwah. Ada dengan wasilah politik, ada dengan wasilah LA Academy, ada yang dengan wasilah Habib-Habib. Siapakah rujukan yang lebih mursyid dalam negara? Tuan-tuan, Nabi memberikan kita satu alat untuk kita tahu. Kebenaran itu bukan dihitung dengan siapa yang bawa. Kebenaran itu dihitung dengan hujah. Saya sebut hari ni, tuan-tuan jangan tengok saya ahli akademik, tapi tuan-tuan tengok hujah saya. Kerana banyak juga ahli akademik yang merapu. Pun ada, saya tak nafi. Kadang-kadang saya pun merapu juga. Tapi tengok hujah saya. Saya bawa hadis tadi, saya sebut siapa yang riwayat, saya sebut sanad dia. Tuan-tuan cari, balik nanti tuan-tuan tanya ustaz lain yang ada kelayakan dalam bidang hadis. Tanya, betul ke tak apa yang ustaz ni sebut? Kita dah cukup matang untuk membuat penilaian. Kita tengok orang main badminton, kita tak pandai main pun, tapi bila kita tengok orang main badminton, kita kata yang ni kalah. Orang tak kata kat kita, hang hebat sangat kan main badminton, sampai hang nak komen-komen ni. Tak lah, tapi aku tengok, aku banding dua orang ni main, aku rasa yang ni menang. Sebab dia punya skill tu bagus sikit. Betul? Bukan kita pandai main pun. Orang suruh kita main badminton tercungap-cungap, menerap terus. Kita tak pandai, tapi bila kita tengok dua orang main, kita tahu yang ni power lagi, skill dia hebat lagi. Macam tu jugalah ustaz-ustaz ni. Tuan-tuan bukan ustaz, mungkin bukan ustaz. Bukan semua orang jadi ustaz kan? Mungkin tuan-tuan bukan ustaz, tapi tuan-tuan dengar seorang ustaz bercakap dengan seorang lagi ustaz bercakap, tuan-tuan boleh nilai mana satu lebih pakar. Walaupun tuan-tuan tak pakar. Satu orang ustaz datang maki hamun, satu orang ustaz datang baca hadis, takkan tak boleh nilai lagi? Kalau tak boleh nilai, payah kan? Satu orang baca ayat Quran dan dalil-dalil dengan pandangan ulama, satu orang datang punya marah, semua keluar, mangkuk ayun, sesat, barat, semua ada, bebal kan? Tuan-tuan boleh nilai. Jiwa yang ada iman, dia takkan boleh duduk dalam majlis yang maki hamun orang. Ada satu surau dekat KL, saya cerita kawan saya ada pengalaman sikit. Dekat KL ada satu surau. Jadi orang awam ni, dia kadang-kadang tak kenal ustaz. Ustaz datang offer diri. Saya jarang offer diri saya mengajar. Orang ajak saya pergi. Tapi nak offer, ambillah saya mengajar, saya segan. Tapi ada jenis ustaz yang kata macam tu, ambillah saya mengajar, saya ni belajar agama, ustaz lagi. Jadi surau ni baru bina kan, maka dia pun ambil lah. Dia orang ambil, AJK ambil mengajar. Bila mengajar tuan-tuan, ustaz ni dia membenihkan kebencian dalam masyarakat. Dia ajak orang untuk menyesatkan orang tu, menyesatkan orang ni, dengan sebut nama, mention nama. Saya ada sebut nama orang tadi? Tak ada. Kita cuma bagi peringatan secara umum, ambil sebagai iktibar. Tapi saya tak pernah ajar tuan-tuan, jumpa orang ni kata dia sesat, jumpa orang ni kata dia kafir. Kita tak pernah ajar. Tapi ustaz ni dia mengajar, dia maki hamun orang, bukan setakat suruh kafir kan. Kadang-kadang dia kata bodoh macam lembu, bodoh macam monyet, bodoh macam kera. Jadi lama-lama kawan saya ni dia dilantik jadi AJK surau tu. Tapi oleh kerana dia orang baru kat situ, kawasan tu pun kawasan baru, surau pun baru naik kat KL, dia tak berani dia tak berani nak cakap, dia relax tu. Tunggu, tengok berapa lama AJK boleh tahan. Dalam satu mesyuarat, ustaz tu kira mengajar lama juga kat situ, tapi dalam satu mesyuarat, seorang AJK dia buka mulut, dia kata, saya ingat ustaz yang mengajar ni, saya ingat kita kena tukar yang lain pun, sebab tengok dia maki hamun. Kawan saya buka mulut, dia kata, sebenarnya dah lama saya nak cakap. Dia kata, sebab saya pun duduk dalam majlis dia, saya jadi keliru. Bila duduk dalam majlis dia, saya jadi keliru. Ni ceramah agama ke ni ceramah agama ke ceramah zoo? Sebab semua binatang dalam zoo disebut.
Tapi AJK tak berani nak buang lah. AJK tak berani nak buang. Tapi AJK dia bila ustaz tu datang, dia orang balik. Tak dengar. Bukan kata AJK, masyarakat pun tak nak dengar. Jadi masyarakat pun balik. Tuan-tuan bayangkan masa mula-mula ajar ramai macam ni. Makin lama makin kurang, makin lama makin kurang. Tiba-tiba tinggal Bilal je. Bilal pun sebab tunggu waktu azan. Kalau dia tak bertugas, dia pun belah. Lama-lama dia malu Allah, dia minta berhenti. Orang yang ada iman dalam jiwa, dia tak boleh nak duduk satu tempat yang banyak maki hamun. Kan? Jadi kita gunakanlah mata hati kita yang masih bersih itu untuk menilai kebenaran. Istafti qalbak wa in aftakan nas. Riwayat ni ada problem sikit dari sudut sanad, tetapi ulama menggunakan sebagai panduan, memberi panduan kepada kita. Bila manusia memberikan pandangan, tanya diri kamu, yang mana mata hati kamu tu masih bersih, nilai kebenaran. Yang pertama, jangan hadkan. Jangan kata ustaz ni saya tak nak dengar dulu, ustaz ni jangan dengar. Kita dengar semua, lepas tu kita buat penilaian. Kalau kita ada iman dalam jiwa, kita akan buat penilaian yang baik, insya-Allah. Dengarlah perkataan dan pilihlah yang terbaik. Ya. Jadi insya-Allah saya rasa cukup sekadar tu, jam pun dah pukul 9. Ada satu lagi. Baik. Tauhid lawannya syirik, orang tak takut. Sunnah lawannya bid'ah, yang ni orang takut. Pasal apa? Sebab dia orang buat lah. Dia orang buat benda tu, tiba-tiba kita bagi tahu benda tu bid'ah, tak ke marah, melompatlah dia. Dan dia orang takut ni sebenarnya bukan masyarakat yang takut, orang yang ada kepentingan je. Dia ada kepentingan dalam masalah tu, ataupun dia pernah buat benda tu dan dia tak tahu pun benda tu bid'ah. Dan sikap sebahagian kita kadang-kadang, bila datang satu kebenaran, dia tak nak tarik balik sebab dia malu. Orang panggil dia ustaz berapa lama dah dalam kampung, dia duk buat benda tu lama dah. Tiba-tiba datang seorang ustaz muda bagi tahu, Al-Imam Syafi'i mengatakan benda ini bid'ah. Tak melompat dah, nak tarik balik malu. Ini yang berlaku sebenarnya. Bukan takut sangat dah. Kalau betul dia ikhlas, dia tarik balik. Sebab tu hari ni ada usaha yang tak bagi orang tahu sumber asal. Jangan tanya dalil. Dalil hanya untuk orang alim. Sedangkan Nabi kata apa? Naddarallahu imra'an sami'a maqalati wa wa'aha wa hafizaha wa addaha kama sami'. Farubba muballighin aw amin sami'. Moga Allah menceriakan muka orang yang mendengar kata-kata aku dan dia memahaminya dan menghafalnya dan menyampaikan kepada orang lain. Hadis ni kena sampaikan. Walaupun dia bukan mujtahid, apa salahnya kita sampaikan? Orang dengar hadis, dia dengar kalam Nabi dia. Takkan kita nak halang? Saya heran. Orang suruh bagi tahu dalil kepada masyarakat, dia kata jangan, masyarakat tak perlu tahu benda ni. Saya mengajar takhrij. Saya buat kursus takhrij. Macam mana ulama menilai hadis. Kursus macam mana ulama menilai hadis. Tuan-tuan tahu, saya buat kursus tu setengah hari. Saya bukan nak suruh siapa keluar lepas ni terus jadi mujtahid mutlak, boleh hukum hadis. Tak, saya sebut awal-awal program saya sebut. Saya kata program ni bukan nak suruh tu, bukan nak bagi tuan-tuan pandai hukum hadis, tapi nak bagi tuan-tuan faham bila ulama berbicara tentang hadis, bila ulama hukum ke atas hadis, tuan-tuan tahu the process. Kita bawa Perdana Menteri lawat kilang Pau. Tak boleh, Perdana Menteri bukan tokek Pau. Buat apa? Dia pergi tengok, nak faham proses. Bukan keluar-keluar daripada lawatan tu terus jadi tokek Pau. Faham tak? Kita nak bagi orang awam faham. Bila orang berbicara tentang hadis, hadis ini sahih, paling tidak dia tahu, oh hadis ni sahih, hadis ni hasan. Dia tahulah hadis hasan apa. Tak adalah dia penin, hasan mana pula ni, Hasan Malik dah tak ada. Kita nak bagi asas supaya mereka faham nilai asas agama. Hari ni dia orang mengajar benda fiqh, benda yang dalam-dalam.
kadang-kadang tak pernah berlaku dalam dunia realiti pun mengajar boleh. Kadang-kadang masalah fiqah yang tak pernah berlaku di alam realiti disebut dalam kitab-kitab fiqah. Tentang baca kitab Furuq Masail, diajar di surau-surau. Kadang-kadang masalah yang disebut tu tak pernah berlaku dalam alam realiti, boleh sebut kerana ilmu. Jadi sebab itu saya kata, kalau kita ikhlas, insya-Allah kita boleh tarik balik, walaupun kita dah buat benda tu lama. Tuan-tuan tengok mana orang yang biasa dengar ceramah saya, kuliah saya tarik pandangan, walaupun saya benda ni biasa dalam akademik. Imam Syafi'i pun ada mazhab qadim, ada jadid, ada lama dan ada baru. Imam mazhab kita pun ada pandangan yang ditarik balik kan. Apatah lagi kita yang bukan mujtahid mazhab, kita belajar rujukan yang sangat terhad, memanglah ada pandangan perlu tarik balik. Apa nak malu? Kita sentiasa belajar. Jadi tuan-tuan, insya-Allah mudah-mudahan keikhlasan itu menjadi panduan kita. Dan itulah perkara yang kita cari, keikhlasan dalam beragama. Mudah-mudahan kita menjadi mukmin yang baik, yang akan membawa bekalan amal baik kita bertemu dengan Allah nanti insya-Allah. Terima kasih atas jemputan. Saya minta maaf kalau saya terkasar bahasa tersilap kata. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.